الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah serta meninggalkan setiap larangannya, bersifat ikhlas semasa melakukan amalan serta bersifat amanah ketika menggalas tanggungjawab. Mudah-mudahan kita dianugerahi taufik dan hidayah sebagai petunjuk sepanjang jalan. Menjelang Aidilfitri, mimbar akan menyampaikan khutbah bertajuk persiapan dan adab menyambut Aidilfitri. Setelah sebulan menjalani ibadah Ramadan, semoga diri kita telah dipersiapkan untuk menyambut Aidilfitri secara bermakna. Puasa ibarat perisai, menangkis segala perbuatan mungkar dan maksiat. Puasa laksana anak kunci yang dapat membuka segala pintu kebaikan. Puasa memberi peluang kepada setiap Muslim untuk memperbaiki amalan dan akhlak, dan puasa membentuk pribadi yang lebih soleh. Allah Subhanahu wa taala turut menawarkan ganjaran yang sangat besar, iaitu pengampunan dosa bagi mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan. Aidilfitri adalah saat seseorang Muslim kembali kepada fitrah asalnya yang suci. Permulaan untuk membina pribadi dan sahsiah yang terzahir daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kesinambungan proses pengislahan dan penambahbaikan nilai-nilai serta amal perbuatan. Muslimin yang dirahmati Allah, di antara kelebihan yang ada pada hari raya ialah kegembiraan yang diraihkan bersama seluruh umat Islam sebagai lambang kesyukuran dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan firman-Nya, "Walitukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bermaksud, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap umat Islam, ditunaikan untuk diri sendiri dan untuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Kadar zakat fitrah yang ditetapkan tidak membebankan. Sebenarnya zakat fitrah bertujuan untuk membolehkan setiap umat Islam, meskipun dia seorang fakir dengan harta yang dimilikinya tidak mencukupi nisab, tetapi berpeluang merasakan tangannya berada di atas sebagai pemberi. Pada masa yang sama, kerana kefakirannya, dia pula berhak menerima zakat tersebut. Zakat fitrah menjadi medan latihan untuk membentuk jiwa yang suka memberi dan menginfakkan harta di jalan Allah, baik ketika senang maupun susah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات." Bermaksud, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah
untuk membersihkan diri orang yang berpuasa daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan juga sebagai bantuan makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum solat Aidilfitri, nescaya zakatnya diterima. Manakala bagi yang membayarnya sesudah solat Aidilfitri, maka ia dikira sedekah biasa. Riwayat Ibnu Majah. Jemaah yang dimuliakan, setelah 2 tahun umat Islam di negara ini dengan segala kesabaran reda menerima ujian ilahi ketika menghadapi tragedi COVID-19. Pada tahun ini, insya-Allah kita akan dapat merayakan Aidilfitri dalam suasana yang lebih riang dan ceria. Masjid dan surau akan diimarahkan pada malam dan pagi Syawal pertama dengan gemaran takbir dan tahmid. Anggota keluarga dapat berhimpun, jiran tetangga boleh berkunjung. Aidilfitri hendaklah disambut dalam suasana yang mensyukuri kurniaan ilahi dan dengan semangat dan ruh yang menginsafi seruan ilahi. Islam amat mementingkan kesederhanaan dalam setiap perkara. Termasuklah ketika ummah sedang menantikan saat-saat kedatangan Aidilfitri. Persediaan perlu dilakukan mengikut kemampuan kewangan diri. Dielakkan sebarang bentuk berunsur riak untuk bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk. Jauhkan perbuatan membazir yang sangat dilarang oleh agama. Ummah perlu bersifat sederhana dalam keriangan meraihkan Aidilfitri bersama sanak saudara, jiran tetangga, rakan dan teman. Keselamatan diri dan ahli-ahli keluarga wajib diberikan keutamaan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, menjelang Syawal, ummah hendaklah terus istiqamah ketika melalui hari-hari terakhir Ramadan dengan memperbanyakkan ibadah. Dalam suasana keriangan dan kegembiraan ummah menanti hari Lebaran, khatib ingin memperingatkan kepada perkara-perkara yang menyentuh adab sambutan. Pertama, menyambut hari Lebaran ialah ibadah. Jadikan hari Lebaran sebagai kemenangan yang hakiki dengan mengisi sambutan mengikut lunas syariat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Perbanyakkan bertakbir dan bertahmid memuji Allah yang Maha Esa sebagai tanda syukur atas segala tawaran ganjaran dan pengampunan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Kedua, mempamerkan sifat-sifat ihsan dan keinsanan kepada golongan miskin, anak yatim, orang-orang yang dalam kekufuran dan kedarifan, dengan membantu mengembirakan hati mereka sama ada secara menghadiahkan pakaian baru, makanan istimewa atau sedekah dan juga hadiah. Ketiga, menyantuni kedua-dua ibu bapa dan menceriakan saudara-saudara tua dan orang-orang yang berada dalam kedaifan dan keuzuran dengan menziarahi mereka. Keempat, tidak melakukan pembaziran dengan kesedaran bekalan makanan semakin kurang dan harga makanan semakin meningkat. Oleh itu, ummah perlu mengamalkan sifat berjimat cermat dan jangan berlebih-lebihan menghidangkan makanan sehingga berakhir dalam tong sampah. Para tetamu di rumah Allah yang dimuliakan, jadikan hari Lebaran sebagai hari yang memberikan kegembiraan kepada kita dan ahli keluarga dengan memohon doa dan berikhtiar supaya dijauhi dari perkara-perkara yang boleh menjejaskan suasana gembira. Untuk itu, mimbar sukacita memperingatkan para jemaah untuk memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut. Pertama, memandangkan kita masih belum bebas sepenuhnya daripada ancaman virus COVID-19, amat wajib dipatuhi langkah-langkah mencegah penjangkitan berpandukan nasihat dan garis panduan Kementerian Kesihatan. Seboleh-bolehnya elakkan sentuhan fizikal, memakai pelitup muka di tempat-tempat yang diperlukan,
Hindari diri daripada berada di tempat yang sesak manusia, sedangkan putaran udaranya terhad. Senantiasa membasuh tangan. Lebih baik mandi setiap kali pulang ke rumah sebelum menyentuh anak-anak kecil. Kedua, antara 29 April hingga 2 Mei, lebih 2 juta kenderaan dijangka melakukan perjalanan sepanjang lebuh raya utara selatan. Persediaan dan perancangan perjalanan hendaklah dititik beratkan dengan memastikan kenderaan dalam keadaan baik, pemandu tidak dalam keadaan letih dan mengantuk. Lebih utama demi nyawa dan keselamatan, pemandu bersifat sabar, tidak gopoh dan terburu-buru ketika berada di jalan raya. Ketiga, untuk mencegah perbuatan pecah rumah, memaklumkan kepada jiran terdekat atau balai polis jika meninggalkan rumah dalam tempoh yang lama kerana balik ke kampung. Keempat, ibu bapa atau penjaga mengawasi dan memantau anak-anak ketika bermain mercun atau bunga api. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.